tutorial berkaitan dengan common test. So, tengok kat sini soalan April 2019. Dia bagi sejam setengah je tapi tak apalah. Saya bagi you all masa ni jawab tu 2 jam. Okay. So, kita discuss. Okay, nampak tak? Slide yang saya bagi tu nampak tak soalan? Okay. So, jom kita jawab sama-sama. Okay. Okay, part A. This part consists of 5 multiple choice questions. Choose the most suitable answer. Okay. So, number 1. Okay, the term accounting can be best described as. Okay, apakah maksud? Okay, what is the definition of accounting? Okay, A. Process of keeping the business records to determine the correct profit in a financial record. B. A financial business plan. C. Process involved in recording business data, analyzing and communicating financial information for decision making. Okay. D. A method of recording business transactions. So, from 4 of the choices, which one is the most suitable answer? Okay, siapa nak jawab? Apa jawapan dia, Zainab? Tak dengar lah Zainab. A ke B ke C ke D? Zainab, saya tak dengar suara awak. Cuba yang lain. Walina, apa jawapan dia? C kot. Okay. Kata Zainab C. Okay. Fasha, awak rasa apa jawapan dia? A? Okay, jawapan dia adalah jeng-jeng. Okay, kalau berkaitan dengan accounting, dia adalah C. Involve recording business data. Kita kena analyze, communicate the information untuk decision making. Kena full ada perkataan record, analyze, communicate and inform the decision making. Ada 4 benda tu kat situ. Dia bukan sahaja recording the business transaction dan record kita calculate profit. Okay? Dia lebih kepada yang C jawapan yang paling tepat sekali. Okay? Last? Boleh? Faham ke tidak? Jelas? Okay, Anda. So, kita tengok soalan yang kedua pula. One of the following statements about users of the accounting information is incorrect. The incorrect statement is, okay. So, ni dia nak discuss pasal user of the accounting. Lebih dalam chapter number 1 lah. Okay. So, jawapan yang mana yang salah berkaitan dengan user? If present creditors are considered external user, dia kata creditor tu adalah external user, dia kata. Okay, B. Regulatory authorities are considered internal user. Authorities tu maksudnya government lah. Okay, government tu dia kata internal user. C. Taxing authorities are considered external user. Dia kata taxing authorities, orang yang buat cukai, adalah external. Management is considered internal user. Okay, management. Internal user. So, daripada 4-4 ni, mana satu jawapan yang incorrect? Okay, Zainab kata B. Okay, yang lain apa jawapan? Saidatul, cuba.
Syaidatul? Tak dengar pula suara Syaidatul ni. Syaidatul kata A. A yang salah. Okay. Cuba kita tengok Okay. Present creditors. Creditors tu account payable kan? Okay. Account payable. Creditors ni nama lain dia adalah account payable. Orang apa? Account payable ni siapa? Siapa yang berhutang? Cepat, siapa ingat? Account payable tu apa? Apa dia? Siapa yang berhutang? Business owner ke orang luar? Okey, pandai. Owner yang berhutang. So, account payable tu orang luar, external ke internal? External tu orang luar. So, jawapan untuk yang A tu betul ke tidak dia punya statement? Creditors ataupun account payable adalah external user. Betul ke tidak, kelas? Kenapa salah, sayang? Betul lah jawapan dia. Okay, statement A ni betul. Adalah account payable tu adalah external user, orang luar. Okay. Orang luar daripada perniagaan tersebut. Okay. Contoh kalau Syafidah dengan Fasha buat perniagaan, satu perniagaan, jual tudung, okay, kedai jual tudung. So tudung tu dapat dari mana? Syafidah dengan Fasha beli dekat supplier luar. Daripada Kelantan. Sebab harga murah. So you beli daripada orang dekat Kelantan tu secara hutang. Cakap dengan orang tu, nanti akhir bulan nanti saya akan bayar. So dia adalah creditors ataupun account payable kepada Syafidah dan Fasha. Okay. Dia adalah account payable. Account payable adalah external. Okay. Orang yang di luar organisasi. Okay. So statement yang A tu betul. Okay. Faham tak? Okay. Next, yang B, regulatory authorities, government. Betul ke internal user? Statement B ni betul ke salah? Ingat, internal orang dalam perniagaan, external orang yang di luar perniagaan. Tapi kadang-kadang peniaga tu akan ada urusan dengan orang luar tersebut. So, government adalah internal or external? External. So, jawapan untuk B ni, statement ni betul ke salah? Salah lah jawapan dia. Okay. Government adalah external tapi dekat statement yang B ni dia kata internal. So, kita dah nampak dah statement yang incorrect. Maksud incorrect tu yang salah ya. Yang tak betul. So, you kena pilih B. Okay, jawapan dia adalah B. Okay. Taxing authorities tu maksudnya LHDN yang kutip cukai. Dia adalah external user. Dia bukan orang yang bekerja dalam perniagaan tu. Okay, so ni jawapan ni betul. Management is considered internal user. Yes, that is correct. Okay, management tu adalah orang dalam yang menguruskan perniagaan. Okay, boleh faham antara internal dan external kelas? Okay, very good. So next, number 3. Which of the following is not an asset? Okay, yang mana bukan asset? A. Building. B. Investment. C. Account receivable. D. Loan from Johan. Okay, pandai. Okay, that is correct answer. Building is our non-current asset. Investment is our
asset also, account receivable, current asset juga. So jawapan yang salah adalah loan. Loan adalah, siapa tahu? Loan tu apa? Apa dia sayang? Farisha tak dengar. Liability. Okay. Loan is liability. Okay, liability tu hutang. Okay, number 4. Which of the following is part of fundamental qualitative characteristic of financial statement? Okay. Kualitatif ni maksudnya sifat-sifat karakter-karakter yang kita boleh kita tak boleh ukur dengan nombor. Kualitatif. Kualitatif maksudnya quality. Bukan quantity. Quantity tu maksudnya kita boleh kira. Quality ni kita tak boleh kira. Macam tu. Okay. Money measurement dia adalah konsep. Okay. Relevance dia adalah qualitative characteristic. Yang ni aku dah tahu dah. Okay, relevance, reliability, itu adalah contoh-contoh qualitative characteristic. Kalau you tak ingat, tengok balik chapter yang kedua berkaitan dengan principle and concept of accounting. Okay, kat dalam tu ada cerita berkaitan dengan qualitative characteristic dan juga konsep. Okay, money measurement, konsep. Macam yang you dah belajar, you buat soalan quiz kan. Tu money measurement, konsep. Okay, relevant lebih kepada quality, characteristic of financial statement. Okay, so jawapan dia lebih tepat adalah B lah. Dia adalah qualitative. Okay, entity concept dia adalah konsep lah. Kataan konsep tu maknanya dia konsep, bukan qualitative characteristic. Okay, the going concern pun adalah konsep ataupun principle, bukan qualitative characteristic. So, qualitative characteristic hanya yang B. Okay, relevant. Dia ada relevant, reliability dengan apa? Okay, so tengok balik dekat dalam chapter number 2. Okay. So, tengok nombor 5. Which of the following relationship is correct? Okay. Dia kata, business paid supplier by check. Okay. Peniaga bayar, owner ni bayar supplier secara menggunakan duit dalam bank. Check. So, apa efek dia? Betul ke tidak aset kita berkurang? Betul tak kelas? Kalau kita gunakan duit dalam bank untuk bayar kepada orang, so duit dalam bank kita berkurang. Betul ke salah? Betul ke salah kelas? Salah. Yang lain? Okay, betul ya. Kalau kita gunakan duit untuk kita bayar orang luar, bayar supplier, duit dalam bank kita berkurang lah. Sama juga kalau you ada duit dalam bank kamu RM1,000, lepas tu you nak gunakan duit tersebut untuk bayar handbag. Beli handbag baru berharga RM500. So, guna duit bank tu. Tadilah duit dalam bank tu. So, bila awak dah beli handbag dah dapat duit, awak punya duit RM1,000 tadi tu bertambah jadi RM500 ke berkurang? Bertambah menjadi RM1,500 ke ataupun berkurang menjadi RM500? Bertambah ke berkurang kalau you dah ambil duit tu untuk bayar beli barang? Kan? Okay. So, ini samalah konsep dia dekat sini. Okay, bila business bayar
duit kepada supplier menggunakan check, so duit bank dia berkurang. Okay. Okay, next. Liability dia berkurang. Betul ke tidak liability dia berkurang? Kita nak cari yang correct. Okay. Yang statement yang betul. Okay, bila kita ada hutang dengan supplier, kita buat hutang, bermakna hutang kita bertambah. Tapi bila kita bayar hutang tersebut, hutang tadi jadi bertambah ke berkurang? Okay. So betul tak statement ni dia kata liability is decrease account payable. Betul kan? Okay. So yang A ni betul. So kalau kita nak jawab yang correct, so kita dah tahu yang A ni dah betul. So maknanya jawapan dia adalah A lah. Okay. Yang B, customer paid to the business by cash. Customer tu bayar kepada cash ditambah. Account receivable berkurang. Okay. Tak. Macam banyak dia yang betul ni. The business bought goods on credit. Purchase bertambah, account payable berkurang. Okay, ni salah. Halim lend to the business by check. Okay. Halim pinjam business. Okay, drawing lah maknanya. Okay, bank bertambah. Salah lah. Bank berkurang lah kalau Halim dah pinjam. Okay. So, customer paid to the business by cash. Maksudnya cash bertambah, sales bertambah. Okay. So, jawapan yang B pun salah. Okay. So, jawapan yang betul adalah jawapan A. Okay, boleh faham? Tak? Okay, next kita tengok part B. True and false. Okay, number 1. An example of internal user of financial statement is marketing manager. Betul ke tidak? Ingat, internal tu orang yang bekerja dalam perniagaan. Okay, external tu orang luar, pihak luar. So, betul ke tidak? Internal user, betul ke salah? Internal user tu adalah marketing manager. Betul ke salah? Next. Okay, betul. Okay, pandai. True. Okay, number 2. Current asset is asset remain within the business for more than one accounting period. Maksudnya dia kata kat sini, statement dia, current asset ataupun aset semasa tu dia adalah untuk jangka masa yang panjang. Betul ke tidak statement tersebut? Okay, jawapan dia false. Okay, kenapa false? Okay, you kena tengok balik. Asset ada dua jenis. Current asset and also non-current asset. Current asset contohnya cash, bank dengan account receivable dan juga inventory. Dia lebih bersifat short terms. Short period. Maksudnya bila kita boleh gunakan dalam masa yang singkat. Boleh hilang. Maksudnya kita boleh convert duit tu kepada barang. Okay. Ataupun inventory tu senang je. Kita akan convert kepada duit. Itu maksud dia short term. Kecairan. Itu maksud short term. Cair sangat. Okay, bila kita ada cash, okay, kita ada banyak duit, so kita akan lebih nak membeli je kan. Okay. So tu maksud dia. Bila senang kita ada duit cash, so senanglah kita nak convert dia kepada barang. Okay. Berbanding kalau kita ada emas. Contoh kita ada emas kan. Kita tak ada duit cash tapi kita ada emas. Kita harta juga. Tetapi kalau kita nak convertkan emas ni menjadi cash, dia lambat sikit. Itu maksud dia. Kalau cash dengan duit dalam bank tu dia lebih short term period. So jawapan dia adalah false. Sepatutnya less than one. Less than maksudnya kurang daripada satu accounting period. Current asset. Okay, dia short term. Okay, faham ya? Kelas? Okay. Yang ketiga. Okay, cuba jawab. Cuba baca dulu Ras Adibah.
Nah, the effect of buying machinery on credit will apa? Maksudnya efek kalau kita owner beli mesin secara hutang adalah increase asset and decrease in liability. Betul ke salah? Ras rasa salah ke betul? Salah. Okey, jawapan dia memang false. Okey, kenapa false? Sebab bila kita beli mesin secara hutang, so hutang kita bertambah. Okey, liability kita ni bertambah sepatutnya. Okey, asset betul increase. Tetapi dalam masa yang sama, liability kita, hutang kita bertambah lah. Contoh, kalau you pinjam dekat Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi, PTN. Okay, so you buat diploma, you kena bayar 15,000 you hutang dengan loan dengan PTN. So hutang kamu tu sebelum ni tak ada hutang, kan? Sebelum masuk diploma tak ada hutang, tapi bila nak belajar dah ada hutang. Sebelum ni kosong hutang. Bila buat hutang, hutang bertambah. Okay, duit aset kamu dalam bank pun bertambah sebab dapat pinjam daripada PTN. Okay. So lepas tu hutang kamu diploma 15,000 and then you go further for degree. Degree amount dia 25,000. So you buat loan lagi dengan PTN. Asset cash kamu bertambah. So apa lagi yang bertambah? Liability juga. Hutang sebelum ni dengan PTN 15,000 dan dah bertambah menjadi 40,000. Gitu. So liability kalau kita buat hutang dia adalah bertambah. Okay, bukan decrease. Okay, faham semua? Okay, number 4. Siapa nak jawab dan try jawab? Siapa nak baca dan try jawab? Okay, cuba siapa lagi ada 3 orang tu yang selalu jalan. Syafiqah Idayu, cuba jawab. Cuba baca nombor 4. Okay. Betul ke tidak statement ni? Okay, betul jawapan dia ya. True. Okay, double entry maksudnya at least ada 2 different account kita akan record. Okay, itu maksud dia double entry. Okay, nombor 5. Cuba Razana baca. Okay, business entity concept combine the business asset with the owner's personal. Okay, so jawapan dia adalah false. Okay, sebab apa? Business entity tu konsep dia adalah kita kena separate, bukan combine. Okay, keywords untuk business entity adalah separate, berasingan. So statement untuk yang kelima tu adalah false. Okay. Ingat ya kelas, business entity concept ataupun separate legal entity concept adalah separate the business asset, maksudnya asingkan asset business dengan asset personal owner tersebut. Okay, contohnya Zainab buka perniagaan kedai kopi.
Okay. So kedai kopi tu ada bila dah dapat duit, okay, daripada perniagaan tu, okay, duit masuk, orang beli kopi Zainab, okay, beli makanan kat kedai Zainab, okay, duit, dan untuk perniagaan tu Zainab kena asingkan daripada duit personal kamu sendiri. Tu maksudnya separate, asingkan. Okay, so dia tak boleh combine sesuka hati je. Duit business tu duit owner, tak boleh. Okay. Duit bisnes memang untuk perniagaan. Duit yang you dapat daripada perniagaan tu, you akan rolling, you akan gunakan untuk beli barang-barang untuk perniagaan sahaja. Macam gitu. Okay. Cuma asingkan sikit bahagian income profit tu, yes. Profit untuk owner lah. Okay. Tapi untuk perniagaan dengan duit personal kena separate. Okay. Separate. Okay. Bukan combine. Tapi separate. So, jawapan dia false. Okay, boleh faham apa maksud separate legal entity? Boleh. Alright. Okay. Okay, so tengok soalan. Okay. Yang ni lebih kepada soalan yang macam quiz tu kan. Cuba seorang baca. Suara kuat sikit. Syafidah. Cuba baca Syafidah. Okay. So, dia bagi balance sheet. Aspect of balance tu maksudnya try balance lah. Okay, so dekat perniagaan dia ada office equipment, cash, whatsoever semua. Okay, so require dia apa? Two characteristic of the above entity. Karakteristik apa yang berkaitan dengan entity dekat atas ni? Entity maksudnya ingat tak yang kita belajar tentang sole proprietorship, company, partnership. Okay. So dekat sini dia dah bagi tahu Adrini ni apa? Entity apa kelas? Pandai. Nama dia sole proprietorship. Macam Thailand bunyi dia kan? Sole proprietorship. Proprietor. Okay, so ni dapat jawapan dia adalah karakteristik untuk sole proprietorship. Apa dia? Yang pertama, owner dia seorang. Okay, one owner. Itu jawapan yang senang sekali. Yang kedua, you boleh cakap unlimited liability. Maksudnya kalau ada hutang, sole proprietorship tu akan keluarkan duit personal sendiri untuk bayar hutang tersebut. Okay. So apa nama dia? Jawapan dia adalah one ownership. 1% ownership. Okay, jawapan yang kedua, unlimited liability. Okay, sama macam dekat quiz tu. Ada yang tak boleh dapat jawapan. Siapa ni? Macam yang dekat dalam quiz tu. Saya tak boleh nak laju-laju sebab saya tak bawa pen dia. Tak boleh nak laju-laju tulis. Unlimited liability. Aduh. Macam budak-budak baru belajar menulis. Okay. So, itulah dia konsep ataupun karakteristik of sole proprietorship.
Okay, list of two accounting concept applied in the above situation. Accounting concept apa kat sini? Nampak tak? Money measurement. Okay, money measurement, pandai. Lagi satu? Consistency. Okay, ataupun foreseeable future tu apa? Going concern. Okay, antara dua tu lah. Going concern, money measurement. Tu je lah konsep-konsep yang you pun tahu. Kalau dia cakap pasal RM, itu money measurement lah. Okay, kalau dia cakap pasal guna method yang sama, okay, going, maksudnya kalau guna method yang sama, consistency. Lepas tu kalau dia kata foreseeable future tu maksudnya going concern lah. Maksudnya business tu kita akan berjalan sampai bila-bila. Tu maksudnya going concern. Okay, monetarism. Itu senang je. Okay, so yang ketiga. 3 expenses. Identify 3 expenses and 3 non-current assets. Okay. Yang mana satu expenses kat atas ni? Siapa tahu? 3 expenses kat atas tu. Purchases. Lagi? Insurance. Okay, pandai. Insurance. Okay, pandai. Yang lain boleh tak? Faham tak? Expenses macam mana? Okay, kena ingat expenses tu perbelanjaan. Okay, 3 non-current asset. Apa dia non-current asset? Capital salah sayang. Capital adalah capital. Capital bukan non-current. Okay, apa lagi? Non-current tu maknanya aset tu yang kita gunakan, dia akan kekal. Sampai bila-bila kita akan gunakan aset tu. Apa dia Syafiqah? Kau sikit. Tulis tak dengar lah suara. Office equipment Syafiqah cakap. Okay, betul. Office equipment adalah cash, dia cakap. Cash tu current sayang. Dia nak non-current. Non-current tu aset tetap. Dia adalah office equipment lah. Non-current asset adalah aset tetap. Okay. Kalau cash tu adalah current asset. Betul. Pictures and fitting. Pandai. Okay. Pictures and fitting, non-current asset. Okay. Perabot. Fasha, salary bukan. Salary and wages ni adalah expenses. Bayar gaji pekerja, dia expenses. Okay. Motor vehicle, dia betul. Non-current asset, motor vehicle. Capital lah. Dia tak ada group, dia capital. Okay. Sales ni adalah revenue. Purchase expenses, insurance expenses, utility expenses. Utility ni bayar bil elektrik dengan air tu utilities lah tu. Okay. Salaries and wages expenses. Capital is capital lah dalam owner's equity. Cash at bank, current asset. Pictures and fitting, non-current asset. Motor vehicle, non-current asset. Office equipment, non-current asset. Macam mana you tengok cash at bank, current asset. Maksudnya kita boleh gunakan dia untuk kita convert into duit ataupun barang. Okay. Short term. Kalau non-current, long term.
Okay. Soalan lagi tak soalan? Okay, next. Macam ni lah nanti. Nanti soalan test akan keluar macam ni. Nampak? Okay, jangan lupa sediakan kalkulator nak calculate. Okay, using the expanded accounting equation. Nanti dia akan bagi you dua. Satu guna basic accounting. Siapa ingat basic accounting equation? Persamaan basic accounting equation, siapa ingat? Siapa ingat apa basic accounting equation? Cepat. Siapa ingat? Sekejap Ya. Apa dia? Basic accounting equation. Persamaan asas untuk equation. Apa dia kelas? Dalam accounting punya basic. Equation. Siapa ingat? Cepat. Kan salah je. Honors equity plus liability salah. Ada kurang kat situ tu. Tak lengkap. You know that. Asset. Kena ada asset ke tak ada asset ni dulu. Asset is equal to honors equity OE plus liability. Jangan Syafiqah tertinggal ya. Yang asset tu nanti salah lah jawapan. Okay. Asset is equal to honors equity plus liability. Okay, ini basic. Okay, kelas? Basic tu ada 3 je item dia. Asset, honors equity, liability. Kalau expanded, dia akan lebih banyak. Nampak ni? Expanded dia ada asset sama dengan honors equity campur liability, campur pula revenue. Okay. Tolak expenses. Identify the missing item. Ataupun expanded ni akan jadi macam ni. Asset campur expenses campur drawing kalau ada. Okey, dia tiga jenis ni, 3 item ni dia satu group yang sama. Okey. Sama dengan honors equity ataupun capital, sama je lah. Campur liability campur revenue. Okay. OE ni awak boleh jadikan ni sebagai C. So senang sikit nak ingat expanded accounting equation AED CRL. AED CRL. Okay. So bila you ingat AED CRL tu, dia adalah expanded. Kita besarkan dia lagi. Okay. Itu maksudnya expanded accounting equation. Okay, you ingat persamaan ni. So kalau you ingat dua persamaan ni, you boleh jawab. Okay, so sekarang ni untuk A, saya nak tahu berapa aset. Berapa jumlah aset X ni. Okay. Expenses dah ada 70,000. Okay.
Drawing tak ada, tak apa. Okay, sama dengan Owners equity dah ada 60,000. Liability 115. Okay, masukkan dalam equation tu. Campur dengan revenue 145. Okay. So, yang kita tak tahu adalah X ni. X campur 70. Sama dengan 60 campur 115 campur 145. So, cara dia macam mana? Calculate dulu yang tambah ni. Capital campur liability campur revenue. Cuba tambahkan berapa dulu? Capital campur capital 60,000. Campur liability berapa tadi? 115,000. Campur revenue 145,000. Okay, total berapa? Owners equity capital tu liability campur revenue berapa total semua kelas? Berapa? Kirakan untuk saya. Berapa Zainab? 320,000. Pandai. Okay, 3 tu tadi jumlah dia 320,000. Okay. So, kita tak tahu X. Asset campur dengan 70. Okay. So, kalau ikut kepada equation ni, kita nak dapatkan X. So, kita nak biar dia X sorang-sorang kat sini. So, yang tambah 70 tu kita tolak dia dekat sebelah kanan. So, bila tambah tolak ke sebelah kanan, dia jadi simbol dia jadi apa kelas? Simbol dia jadi tolak. Okay. So, tolakkan dengan 70,000. Sekejap, Syafiqah. Okay, 70,000. Okay, ni adalah simple equation ataupun kalau you ingat balik matematik, ni cara dia lah. Kita gunakan basic equation untuk in mathematical. Okay. So, bila you dah tolakkan, you nak dapatkan X ni adalah asset. So, asset sama dengan 320,000 yang kita dah dapat tadi, di mana capital campur liability campur revenue. 320,000 tolaklah dengan jumlah expenses iaitu 70,000. So, berapa 320 tolak 70? Berapa? 250,000. So, asset tu jumlah dia adalah 250,000. Okay, you kena ingat, Syafiqah, you kena tahu persamaan yang AEDCRL tu. Okay, bila you dah tahu perkataan AEDCRL, okay, maksudnya aset ni, jumlah aset, kalau kita campur dengan jumlah expenses, dan ada lagi satu, dia adalah jumlah drawing. Tiga-tiga ni, kita akan dapati bila kita tambahkan, jumlah dia akan sama dengan jumlah capital campur dengan liability campur dengan revenue. Itu konsep basic standard accounting equation. Okay, dia memang macam itu. Persamaan dia memang macam tu.
Okay, contohlah. Asset campur, expenses campur drawing 100,000. So, kalau dalam perakaunan, kita akan dapati bila kita tambahkan capital campur liability dengan revenue, kena dapat juga RM100,000 tu. Itu maksud dia persamaan. Sama jumlah. So, bila kita tahu dia adalah sama jumlah, so bila ada satu yang missing, kita akan boleh dapat jawapan dia. Okay, berdasarkan bila kita dah tambah, berdasarkan equation ni lah. Kita tambah 3 tu, tolak dengan yang kat sebelah sana tadi. Expenses. Yang berjumlah 70,000. So, dapatlah jawapan dia 250,000. Boleh tak Syafiqah? Boleh tak? Faham tak? Okay. Betul ke Syafiqah faham? Nanti nak test dah petang ni nanti. Test petang ni akan ada masuk. Okay, betul. Very good. Okay. So, yang B pula. Okay, kita guna expanded accounting equation yang sama juga. Okay, expanded accounting equation yang sama. Ataupun guna formula lah. Kita lebih senang sebut dia sebagai kita mesti cakap apakah tadi saya cakap? Ingat. Okay, so B dia suruh cari apa? Liability. Okay, dia cari liability pula. Kita gunakan sama juga. Okay, iaitu A is plus, okay, formula. You all lebih senang kalau kita gunakan perkataan formula kan. Equation. Okay, formula dia mestilah AED. Asset tu jumlah dia sama dengan bila kita tambah dengan expenses dan drawing, dia akan jadi jumlah dia sama dengan capital, jumlah capital kita campurkan dengan jumlah liability, campurkan dengan bila kita campurkan juga dengan revenue. So sekarang ni untuk soalan yang kedua, asset dah ada ke belum? Okay, asset untuk soalan B, asset dia berapa kelas? Okay, berapa asset? Berapa jumlah aset? Kita nak cari liability ni. Aset dah ada kan? So, berapa aset? Uh, 110, okay? So, you letaklah dekat sini aset 110,000. Okay, expenses dah ada ke belum? Expenses dah ada belum? Berapa jumlah expenses?
Dah. Expenses 33,000. So, saya tambahkan lah. 33,000. Okey, drawing tak ada dalam soalan ni. Nampak tak ada D. So, kita abaikan saja D tu. Tak payah letak. Okey, 3D tu tak payah. Okey, C tak ada juga. Ada. Honest equity 44,000. Okey. Liability tak ada kan? Betul tak? Liability kita X kan. Okey. Revenue 66,000. You all kena tahu konsep dia sama je. Dekat mana X dia kalau kita kita tolak dia, maksudnya kita transfer dia kat bahagian yang lain, dia akan jadi tambah tu jadi tolak. Macam tu lah. Okey, cuba totalkan 110 campur 33,000 berapa? Berapa jawapan dia kelas? 110,000. Campurkan dulu yang grup A dengan E ni tadi. 110 campur 33,000 berapa? Okey, 143,000. Okey, kita dah dapat jumlah dia. 143,000. Okey. So, yang dekat bahagian kanan ni pun sama. Tambahkan 44 campur 66 campur X. 44 campur 66 berapa? Ha? Okey, 44 campur 66, 110. Saya tak calculate ni awak calculate tau. Okey, 110,000 campur dengan X lah. Jumlah X ni yang kita tak tahu. So, kita nak dapatkan X, so kita biar dia seorang-seorang. Biar dia seorang-seorang dekat tempat dia. Kita tak nak orang lain ada dengan dia. Faham? Kita biarkan liability ni X ni seorang-seorang. So, kita kena transfer 110,000 yang tambah 110,000 tadi tu dekat sebelah. Samakan dengan nombor dekat sebelah sana. Okay, X tu adalah huruf. Dia tak boleh dicampurkan dengan nombor. So, sebab itulah kita biarkan huruf ni seorang-seorang. So, kita campak kawan yang nombor tadi tu ke sebelah kiri yang ada nombor juga. So, jadinya dari tambah kita kena bila kita dah campak 110,000 tu ke kiri, so dia akan jadi tolak. 143 tolak dengan 110. So, itulah jawapan untuk X. Untuk liability. Berapa kira? Tolak 110. 33,000, betul? So that is the way that you want to find out missing figures. Okay, regarding to the extended accounting equation. Okay, so from that example, did you understand class how to calculate? Boleh faham? Yes. Okay, so that I want you to answer for number C, D, and E. Cuba jawab. Yang C pula. Bagi saya jawapan.
Okay. Untuk yang C, siapa dapat jawapan dia? Ya ke jawapan tu nak? Confident je nak. Ya ke Zainab jawapan dia? Kita rasa 40. Okay, pandai Zainab. Okay, that is the answer. 106,000. 106. Okay, macam mana kalau korang, sebab tadi you tak faham kan macam mana cara nak calculate. So, saya bagilah cara dia guna step by step, iaitu guna ni, macam ni. Equation tu kan. Tapi, kalau you dah pandai, you dah tahu nak congak dia, so kita akan make sure kat belah mana, kita just tolak je. Tambahkan sebelah AED, tolakkan dengan sebelah CLR. So, dapatlah jawapan ni. So, apa-apa pun kita mesti akan tolak jawapan dia. So, jadi kalau macam asset ni cara ringkas ya. Asset kita 340,000. Kita dah tahu asset ni mesti kena tambah dengan expenses. So, kita tambahkan dulu. 340,000 campur 200,000, kita akan dapat 540. Okay. So, yang tinggal adalah group liabilities, honest equity dan revenue. Honest equity yang kita nak kena cari. So, group yang sebelah kanan tu hanya ada liability dan revenue. Kita tambahkan pula liability dengan revenue. 320 campur dengan 114. Ni kita dapat jawapan dia. RM434,000. So, tadi kita dah dapat jawapan dia untuk group asset dengan expenses 540. So, apa yang you kena buat, 540,000 yang kita dah kira tu, tadi tolakkan sahaja dengan 434 tadi. Gitu. Tolakkan je lah. 540,000. Tolak dengan 434,000. Dapatlah 106,000. Itu ringkasan, cara ringkas. Tapi kalau you rasa macam you tak faham cara ringkas tu, you boleh jawab satu step by step lah. Okay, Syafiqah dapat tak jawapan 106,000? Dapat tak? Dapat. Betul jawapannya? Betul dapat 106,000 Syafiqah? Betul, okey. Boleh tak? Siapa yang tak faham lagi boleh tanya saya. Macam mana dia dapat 106,000 tu? Tak faham. Tanya saya. Ada yang tak faham lagi tak? Tak apa, jangan malu, jangan segan. Tanya je. Kalau tak faham, saya tak boleh jawab. Saya akan terangkan sampai you faham. So, do not. Aida okey tak Aida? Aida boleh faham tak? Tak dengar. Boleh faham?
Boleh. Okey, dapat tak jawapan 106,000 tu? Okey, pandai. Janji, Aida hari tu tak boleh jawab quiz kan? Tu betul jawapan awak betul. Okey, so yang D pula. Okey, jawapan yang D. Siapa nak jawab revenue? Asset 152,000. Apa dia sayang? Apa Zana? Yang ni. C. Yang D. 85. 80,000. Oh, ya ke? Okey, jom kita tengok. Betul. Kita ada aset 152,000 dengan expenses. Kita tambahkan dia. Tambah 42. Okey, lepas tu kita tolak dengan liability. Tolak dengan owner's equity. Betul, jawapan dia 80,000. Pandai. Cik Syafiqah pun. Okay, pandai. Okay, so untuk E. E apa jawapan untuk expense? Okay, Pan. Ya ke? Yang lain apa jawapan dia untuk E? Okay, Ras dapat 120,000. Lagi yang lain? Syafiqah dapat. Okay, jawapan dia betul. 120,000. Okay, pandai. Sorry lori sampah kan. Bising. Dekat depan rumah saya. Bising. Sekejap. Okay. Jom kita tengok soalan yang the following transaction in Five-Star Enterprise. Okay. So kita kena tengok transaction the owner invest 100,000 cash into the business. So effect dia adalah increase in asset sebab kita dapat duit cash. Bukan kita dapat duit tapi dalam perniagaan. So kita kena fikirkan dalam accounting ni kita kena fikirkan kita buat perniagaan. Okay. So, bila kita dah fikirkan kita buat perniagaan, so perniagaan tu adalah berbeza dengan entiti personal, okay? So, kita kena agihkan siap-siap ataupun separatekan siap-siap duit khas untuk bisnes saja, okay?
So maknanya perniagaan tu diinvest, dimasukkan duit oleh owner tu sendiri 100 ringgit. So bermakna perniagaan tu punya cash, aset dia bertambah. Okay. Perniagaan tu punya capital bertambah. Okay. So double entry dia. Debit cash, credit capital. Okay. So yang number 1. Transfer 50,000 cash to the bank account. So apa effect dia? Siapa tahu jawapan dia? Kita transfer. Okay, dalam perniagaan tu, owner tolong transferkan cash. Masuk duit cash 50,000 tu masuk dalam bank. Okay, so apa effect dia? Siapa boleh jawab? Pandai. Increase in asset. Lagi satu, asset. Increase in asset apa? Cash ke bank? Cash tu masuk dalam bank. So cash tu dah berkurang. Increase in asset cash. Okay. Increase in asset cash lah. Increase in asset bank. Sebab kita akan tengok dia bertambah. Duit dalam bank tu bertambah. Okay. Lepas tu decrease in asset cash. Okay. Sama-sama asset. Tapi dia punya item dia tu berbeza. Okay. Sama-sama asset. Tetapi satu yang bertambah bank. Duit dalam bank. Satu berkurang duit dalam cash. Okay. Sebagai contoh. Mak awak bagi duit belanja 100 ringgit. Okay. Cash 100 ringgit tunai. So you nak simpan duit tu dalam bank. So 100 ringgit tu you masuk dalam bank. So dekat cash dah ada tak? Ada lagi tak ada duit 100 ringgit tu? Dah tak ada, kosong. So dia ni lah, decrease lah. So duit tu bertambah dekat mana? Dekat dalam bank. Itu maksud dia. Okay, so double entry dia apa? Siapa tahu double entry dia? DR Bank. Pandai. DR tu debit ya sayang. Kita sebut dia debit. Okay, DR Bank. Okay, kredit dia apa? Cash. Pandai. Okay. So yang ke-3 Februari. Bought an office equipment 3,200 on credit. Owner beli office equipment secara hutang. Daripada 9. So apa effect dia? Siapa tahu? Okay, saya nak tanya Aida. Aida, apa jawapan dia? Effect dia. Aida? Okay, cuba jawab. Apa effect dia? Tak dengar. Siapa dengar tolong jawab kan? Type lah Aida. Type. Beli office equipment secara hutang. So apa effect dia?
Yang lain ada tak jawapan? Jawapan dia apa? Company beli apa dia? Increase in liability. Okay, betul. Increase in liability. Lagi satu. Sebab kita beli secara kredit hutang ya. So, increase in liability. Lagi satu apa dia? Pandai. Increase asset. Okay, so double entry dia apa? Soalan effect dan double entry ni you kena faham betul-betul sebab nanti dia akan masuk dalam assignment. Okay, group assignment. Okay, saya akan bagi group assignment. Ada banyak transaction. Okay, dalam transaction tu nanti you kena buat effect dengan double entry untuk jawapan. So kena faham dan mahir betul-betul. So double entry dia apa kelas? Kalau increase in asset, so kita kena apa? Debit ke kredit? Debit sayang. Okay, you kena ingat ni. Yang AEDCRL tu, you kena ingat. Okay. Okay. Group AED, kalau dia bertambah, maksudnya group asset, group expenses, group drawing, kalau dia bertambah ataupun increase, kita kena letak di debit. Okay. Kalau group AED ni berkurang ataupun decrease, kita kena letak kredit. Okay. Dia berbeza dengan group CRL. CRL kalau dia bertambah, kita kena letak dia bahagian kredit. Okay. Kalau berkurang, kita kena letak di debit. Yang ni kena ingat betul-betul. Ingat formula ni betul-betul. Supaya boleh buat double entry. So, kalau aset bertambah, kita kena debit lah. Aset apa yang kita dapat ni? Aset apa kelas? Aset apa kelas? Aset apa kelas? Office equipment. Okay. So, office equipment, debit. Okay. So, kalau liability bertambah, kita kena letak kat mana? Debit ke kredit? Liability bertambah. Kredit. So, liability tu nama dia apa? Nama spesifik dia. Handal. Okay. You boleh letak account payable ataupun Naimi Sendirian Berhad. Tu pun boleh. Nama orang yang kita hutang tu. Pun boleh kita letak. Okay, tak ada masalah. Okay, banyak lagi ni. Okay, 6 hari bulan. So good on credit for 10,000 to Amshar. Kita jual barang secara hutang. Siapa nak tahu? Apa effect dia? So good on credit to Amshar.
Apa dia Wardina? Increase apa? Tak dengar lah Wardina. Increase revenue, pandai. Okay. Increase revenue. Increase account receivable. Okay. Increase revenue. Sorry lah ya, saya consistent. Tak ada guna, tak ada pen. So increase revenue sebab sold. So perkataan sold revenue. Okay. Kenapa account receivable? Sebab Amsyar ni dia berhutang pada pada owner. So dia increase in account receivable. So you guna kat sini apa double entry dia kalau increase revenue nampak? Increase revenue, increase kita kena credit kan. So revenue tu nama dia sale. Okay. Increase account receivable. Okay, account receivable you kena ingat orang hutang pada company. Okay. Dia adalah orang luar, dia hutang pada company. So dia adalah aset kepada company. So aset, account receivable adalah aset. Aset bertambah, kita kena debit. So kita debitkan lah. Debit. Nama Amsyar, you kena boleh letak nama Amsyar. Saya akan terima jawapan tu. Ataupun you akan kena letak account receivable pun saya akan terima. Okay, either one. Okay, yang ke-9. Siapa nak baca dan try jawab? Zainab? Baca Zainab? Oh, nak. Baca. 9. Okay, so apa efek dia? Aset. Aset bertambah ke berkurang? Decrease ke increase? Tambah ke berkurang tadi Zainab? Kurang. Okay, pandai. Kuat sikit. Aset berkurang. Okay. Lagi satu, apa yang salary tu apa dia? Gaji pekerja. Apakah dia? Expenses. So expenses bertambah ke berkurang? Kurang ke tambah? Okay. Expenses bertambah tau. Sebab kita keluarkan duit untuk perbelanjaan. Okay, bertambah perbelanjaan kita. So expenses bertambah, aset kita berkurang. Aset berkurang, aset apa? Check adalah bank. So kalau aset berkurang, kena debit ke kena credit? Ingat balik formula tadi. Saya bagi tahu. Apa dia? Kre ke day? Okay. Credit bank. Saya sebenarnya nak test. You all faham ke tak? Okay, so increase in expenses. Ingat tadi, group expenses dengan asset tadi. Kalau bertambah kita, dare ke kre? Debit, okay. Nama dia debit salary.
Okey. Yang 11, cuba Syafidah jawab. Baca dan jawab. JPJ pula dah. Macam hal Syafidah. Bought goods on credit from Zayan Trading 1,100. Kita beli, owner beli barang secara hutang. So, increase apa ni? Beli barang. Goods untuk kita jual. Apa dia? Apa Wardina tak dengar lah? Siapa boleh jawab? Macam semua orang tak boleh jawab tu. Macam mana nak buat assignment macam ni? Bought goods maksudnya purchase, okay, expenses. Okay, beli barang untuk kita menjual. So, kalau tak boleh nak jawab, saya rasa saya tak jawab. So, tengok balik tutorial saya yang ajar tu. Kita tengok balik, check balik kat mana yang kita tak faham, okay. Increase in expenses and then increase in, kalau kita beli secara liability, kita nak tambah, beli secara hutang. Okay, so kalau expenses bertambah, kita kena debitkan. So, nama dia akan bertukar menjadi purchases. Belian. Okay, kredit. Okay, liability bertambah, kita kena kreditkan. So, Zayan Trading ataupun account payable. Tak ada bateri lah, Firas. Sekejap jangan nak pula. Tak ada bateri. Umi lupa cas tadi. Tak payah. Umi nak tengok guna internet ni. Apa-apa. Cas dah makan ubat belum? Belum, cara nak. Makan ubat demam dekat Cas. Tak, makan ubat demam. Okay, last question. Receive 4,000 check from Amshar Enterprise. Okay, you tengok Amshar tadi yang kita hutang pada dia. So, Amshar adalah Amshar hutang kita. So, Amshar hutang kita dia bayar semula. So, apa effect dia adalah increase in our check. Okay, bank asset. Okay, lagi satu. Apa effect dia? Amshar reduce our asset juga. Asset apa? Asset account receivable. Sebab hutang Amshar pada kita dah berkurang. So, hutang berkurang, account receivable berkurang, kita kena kreditkan. Kredit Amshar ataupun account receivable kalau kita dah bayar. Kalau Amshar dah bayar dekat kita. So, asset kita, account receivable asset berkurang lah. Okay, so kita kredit. So, debit apa? Kita dapat duit. Okay, duit dalam bank kita bertambah. So, bank kita debit. Okay. So, dah settle. Kita discuss. So, saya bagi masa lagi berapa minit ni? Setengah jam lagi untuk kamu buat revision berkaitan dengan soalan-soalan yang saya dah terangkan tadi lah.
cuba baca balik topik 1, okay, topik 2 dengan topik 3. Supaya nanti untuk soalan true and false dengan ABC, you boleh jawab dengan betul. Okay? So, jangan lupa petang ni kita akan ada test. Okay, jawab kecuali pada 2 orang. Start pukul berapa? Pukul 2 petang. Okay? So, kejap lagi saya akan postkan soalan dekat dalam YouFuture. Okay, 1:30 tu saya akan availabekan lah. Maknanya start je 1:30, you all boleh terus download jawab soalan dekat dalam YouFuture. Lepas tu pukul 2 je, tak payah tanya apa-apa sebab saya tak akan buat, tak akan online lah. Okay, so kita buat secara offline. So pukul 2 terus you jawab. Okay, jawab sampai siap. Okay, bila dah siap, bagi tahu dekat saya akan check, hantar dekat dalam YouFuture juga. So make sure kertas soalan tu you tulis tangan ya. Tulis tangan, so make sure you kena tulis nama dan juga nombor ID dekat kertas tu. Okay, bukan dekat file tu. Okay, tulis nama dan ID tu dekat kertas soalan. Okay, lepas tu scan, lepas tu rename nama kamu. Test 1 Fasha contoh. Test 1 Zainab. Okay, so senang nanti saya nak tanda. Okay, hantar attach dekat dalam YouFuture juga. Okay, guna PDF. Jangan guna gambar. Jangan guna PDF tu ada banyak-banyak page. Tak nak. Okay, satu page you convertkan. Okay. So, ada soalan? Sebelum kita habis. Any question that you want to ask? Start pukul 2 sampai pukul 4 ya. So, kalau tak ada soalan, nanti saya boleh tolong buat revision. Okay, sebab hari tu ada yang quiz dapat sikit je. So, bahaya sikit lah. Kena buat betul-betul untuk test. Kena lulus. Okay. So, good luck. Baca sikit, buat revision sikit. Okay. Untuk soalan nanti pukul 2 nanti. 1:30 nanti you boleh download lah. Okay. Ya. Apa dia tak faham? Dengar kuat sekali lagi. Kalau kita orang tulis kat mana? Boleh. File kita tu, kita boleh merge kan. Merge kan jadi satu. Maksudnya nanti masa you nak send dekat saya tu, saya akan nampak dia hanya satu saja file. So, bila saya buka file tu, dia ada 2 page. Macam tu. Dia berturutan page tu. Dia bukan asing-asing. Page tersebut bukan asing-asing file. Faham? Okay. So, kalau tak ada soalan lagi, ada soalan lain? Okay, so apa dia? Awak nak ni soalan ni tadi. Okay, boleh nanti saya hantar. Okay, thank you so much. Bye everyone. Waalaikumsalam. You're welcome.